Buletin Didik 21 Ogos bersama saya Tarushdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua buah sekolah di Simunjan, Sarawak dipilih untuk menjadi sekolah rintis bagi program Cakna Craft bagi menggalakkan pelajar bergiat dalam aktiviti kraft tangan. Ia memberi pengetahuan dan pendedahan berkaitan teknik, bahan dan proses asas dalam penghasilan produk kraft tempatan di peringkat akar umbi. Menerusi program itu, 200 pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina Chonghua dan sekolah kebangsaan Abang Man akan dibekalkan dengan kit batik cantik. Ia diharap dapat menjadi medium pelajar untuk lebih mencintai produk kraft Malaysia, seterusnya menjadi pelapis dalam industri. Ini akan kita lakukan dan sebagai salah satu cara untuk kita menggalakkan pelajar-pelajar kita terlibat dalam kraft, dan akhir sekali mereka dapat juga menguangkan, orang kata monetize, dalam orang putih kata monetize, mereka dapat menghasilkan dari hasil kraft ini dan mereka dapat menjual dan menjadi usahawan pada masa akan datang. Program itu jelasnya akan dipeluaskan ke seluruh negara selain turut menggalakkan sekolah-sekolah untuk menubuhkan kelab kraft masing-masing. Beliau ditemui selepas menyampaikan bantuan usahawan kraft melalui pakej insentif pemulih kepada 26 pengusaha kraft di Simunjan siang tadi. Melalui pakej insentif itu, kerajaan memperuntukkan RM9 juta untuk membantu 6,000 usahawan kraft di seluruh negara. Ia salah satu usaha kerajaan membantu usahawan serta penggiat industri seni dan budaya yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Bermasalating di London, beribu-ribu kilometer dari tempat kelahirannya di Kampung Pimping Membakut, Sabah, Dr. Zainab Kasim tetap gigih dengan komitmennya untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan kanak-kanak luar bandar di Sabah. Selaku pengasas dan Presiden Sabah English Aspiration Society SEAS, Dr. Zainab yang bertugas di King's College Hospital di London tidak pernah jemu memperkasakan penguasaan bahasa itu dalam kalangan generasi muda di negeri di bawah bayu. Semalam berlangsung majlis penyerahan sumbangan buku oleh SEAS untuk diagihkan kepada sekolah-sekolah terpilih di daerah Tenem. Sebanyak 3,158 buah buku dari United Kingdom telah diserahkan pada majlis ini. Jumlah itu bersamaan 1/3 daripada sasaran projek menerima buku kepada pejabat pendidikan daerah PPD Tenem. Dianggarkan 150,000 buku telah dibawa masuk ke Sabah sejak program ini dilancarkan pada 2017. Majlis disempurnakan Pengerusi Sabah Urban Development Corporation SUDC yang juga penaja utama program ini. RM45 yang paling mahal di sinilah yang ada sini. Yang paling murah yang kecil-kecil ni 2.99. Dan saya tengok kualitinya begitu bagus. Kalau kita membeli ini satu set, makanan, dia tulis ini, makanan yang berkhasiat, satu buku jilid. Kemudian yang lain-lain tu berkenaan dengan game dan sebagainya, kesihatan. Ini satu set. Kalau kita membeli dah lari 499 ni di sini ni. Tapi beruntunglah kepada PPD Tenem, dan saya serahkan sepenuhnya kepada PPD Tenem lah. Sekolah mana yang dapat one set ini, contohnya lah. Sebahagian besar buku-buku ini adalah sumbangan dari dermawan di United Kingdom. Manakala dari Kuala Lumpur, buku yang didermakan ini berharga antara RM16 hingga RM45 senaskah, merangkumi pelbagai aspek yang bermanfaat untuk kehidupan seharian. Melangkah sahaja ke Sekolah Kebangsaan Putra di Kangar Perlis, seluruh warga sekolah mendapat manfaat melalui ilmu bergerak yang diterapkan menerusi projek Gallery Walk. Berkonsepkan outdoor learning, lautan ilmu pengetahuan itu diletakkan di setiap sudut bangunan sekolah termasuk laluan pejalan kaki. Ia merangkumi semua mata pelajaran seperti Bahasa Melayu dan Inggeris, Sains, Matematik, Sejarah serta Pengetahuan Am. Projek Gallery Walk ini memenangi tempat pertama pertandingan program pendidikan inklusif Sekolah Rendah Negeri Perlis tahun ini yang kemudiannya mengangkat sekolah itu sebagai wakil negeri ke peringkat kebangsaan. Ia turut diinovasikan dengan penyediaan barcode bagi merekodkan kepenggunaannya dalam kalangan murid menerusi Google Form. Sekolah Kebangsaan Putra ini kita mengamalkan outdoor learning di mana para guru boleh membawa murid-murid untuk mendapatkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan subjek-subjek atau mata pelajaran yang mereka ajar di kawasan persekitaran kawasan sekolah ini.
Di Galeri Walk SK Putra ini kami letakkan info-info yang berkaitan dengan murid-murid berkeperluan pendidikan khas yang mana dapat dikenali oleh semua warga, dan di sini kita akan memperkenalkan apa yang murid berkeperluan pendidikan khas dapat bersama-sama dengan murid aliran perdana di dalam pendidikan, di dalam core curriculum, dalam sosial dan dalam apa saja aktiviti yang dapat meningkatkan keyakinan mereka untuk bergaul dengan masyarakat umum, terutamanya rakan-rakan di SK Putra sendiri. Apa yang pasti, kumpulan murid perlu memanfaatkannya supaya penyebaran ilmu terlaksana sekaligus melahirkan murid yang berpengetahuan. Kalau kemasaan Putra ni ibarat macam bila jalan je dapat ilmu, sebab banyak bahasa Melayu, bahasa Arab, semua dekat depa tampal dekat dinding. Saya seronok duduk kat sekolah ni sebab macam-macam saya boleh buat. Lepas tu kat sekolah ni macam saya duduk lama dah baru pindah. Tu saya boleh buat apa-apa kat sekolah ni, seronok, boleh main apa-apa. Lepas tu cikgu-cikgu pun baik. Projek memberi manfaat kepada keseluruhan 574 murid termasuk murid di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI. Bagi menggalakkan pelajar sekolah menengah menceburi bidang astronomi dan sains angkasa, Planetarium Negara menganjurkan program My Mars Challenge. Program yang diadakan setiap 2 tahun sekali itu turut memberi pendedahan tentang cara menggunakan Mars Rover, iaitu replika dari National Aeronautic and Space Administration NASA atas tujuan penyelidikan dan pendidikan. Menurut Pegawai Sains Planetarium Negara Nur Syazwani Asmi, pengendalian replika itu hanya perlu dilakukan secara dalam talian. Mars Rovers ni dikontrol guna dengan Internet of Things. So secara online, walaupun dia orang kat sekolah dekat Penang ke, kat Kedah ke, dia orang still boleh kontrolkan Mars Rovers tu daripada sekolah dia orang sajalah. So dengan cara ni kita harap bukan sahaja pelajar terdedah kepada pendidikan astronomi, pendidikan sains angkasa, juga terdedah kepada teknologi terbaru seperti Internet of Things, seperti coding, pengaturcaraan dan sebagainya itulah. Program itu bukan sahaja dapat meningkatkan ilmu pengetahuan pelajar dalam bidang berkenaan, malah menambah kemahiran supaya mereka menjadi generasi akan datang yang berdaya saing dan celik teknologi. Dalam pada itu, pelibatan setiap sekolah mahupun pelajar secara tidak langsung meningkatkan persaingan sihat dalam bidang astronomi dan sains angkasa dengan negara-negara lain. Pertandingan ni tak perlukan apa-apa peralatan pun, cuma perlukan telefon dan kita download apps saja untuk kontrol. So kita harap lepas ni lebih banyak exposure kepada pelajar sekolah menengah untuk dia orang ambil peluang ni lah untuk sama-sama join pertandingan ni. Bagi mereka yang berminat, maklumat lanjut boleh didapati melalui laman web tertera. Bertemu kembali. Tak kenal maka tak cinta. Itu yang dialami sekumpulan penuntut warga Cina yang menyertai program integrasi dan khidmat sosial belia Malaysia Cina di Kampung Tonggang Tanjung Rambutan di Ipoh Perak. Mereka bukan sahaja berpeluang mengenali budaya masyarakat orang asli di kampung itu, malah turut berkesempatan melawat lokasi menarik di negara ini. Program dianjurkan Persatuan Persahabatan Malaysia Cina PPMC dengan kerjasama Pertubuhan Wanita Prihatin Perak PWPP. 100 peserta termasuk 40 penuntut Cina yang menyambung pengajian dalam pelbagai bidang di beberapa institusi pengajian tinggi awam dan swasta di negara ini terlibat dalam program selama 5 hari itu. Program khidmat sosial mereka di Kampung Tonggang hasil inisiatif Hospital Ar-Rizwan. Pelbagai program diatur termasuklah pemeriksaan perubatan percuma, kaunseling perubatan serta mengecat lukisan mural di Dewan Komuniti Kampung dan Sekolah Kebangsaan Seri Tanjung. Oleh kerana pelajar yang belajar di Malaysia ni ada 30,000 pelajar Cina di banyak universiti ni. Oleh kerana PKP di negeri Cina tak boleh balik, jadi kami
mempromosi Perak, bawa mereka ke sini dan tengok Perak lah, seluruh Perak. Jadi duduk di homestay. Jadi 5 hari punya program. Selain dari kampung orang asal ni, kita akan pergi ke Kuala Kangsar 2 malam, kat Ipoh apa semua. Jadi mungkin mereka boleh war-warkan keistimewaan di produk yang ada di Perak ni. Bagi Tok Batin Kampung Tonggang, Cik Wan Alang, program ini memberi peluang kepada penduduk kampung berkongsi dan memperkenalkan budaya mereka kepada penuntut antarabangsa. Ini termasuklah kesenian serta keunikan juadah masyarakat orang asli suku Temiak yang jarang diketahui masyarakat luar. Pendapat saya, apa yang kami mampu lakukan, apa yang ada budaya kat kampung tu kami akan tonjolkan kepada masyarakat luar, terutamanya pelajar-pelajar. Daripada contoh pelajar luar negara kan, kami akan tunjukkan sedikit sebanyak budaya masyarakat kami orang asli Temiak di Ulu Kintan ni lah. Bagi penuntut, pengalaman berkunjung ke kampung masyarakat orang asli mendedahkan mereka kepada kepelbagaian budaya unik komuniti itu. Mereka nyata teruja apabila menjamah nasi bersama lauk kampung menggunakan tangan seperti orang tempatan. Malah, juadah tradisi yang dimasak menggunakan buluh juga digemari mereka. At first, I'm very glad to have such an amazing experience at the kampung, and I got to a lot of Malaysia friends, and I learned how to cooking and how to make some local special. So that's a very amazing experience. I came to this country and I very like to experience the Malay culture and learn more about the Malay culture. And I think it's a great opportunity to experience the Malay culture in this program. Selepas lebih sebulan berdepan tragedi banjir dan kepala air, Sekolah Menengah Agama Arab Yayasan Khairiah di Kupang, Kedah kembali aktif menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Mudahnya, Abdul Rahman Yahya Taha berkata pihaknya terpaksa menanggung anggaran kerugian lebih RM1 juta melibatkan kerosakan kelengkapan asrama dan barangan keperluan pelajar yang lain. Kami cuti raya haji seminggu. Kemudian sebab banjir kami panjangkan cuti raya haji 2 minggu. Selepas 2 minggu banjir kami dapat terus memulakan pelajaran. Walaupun keadaan sedikit sebanyaklah orang kata pencemaran di sekitar ini, tapi kami dapat hadapilah dengan kesungguhan daripada semua pihak, daripada bantuan polisnya, Jepannya, semua NGO yang terus untuk membuangkan segala lumpur-lumpur selut dalam sekolah asrama. Cuma ada sedikit masalah ialah kerusakan, karena nak memperbaiki kerusakan itu akan makan masalah berkuasa sebulan. Setakat ini pihaknya sudah menerima sumbangan lebih RM500,000 dan masih terbuka untuk menerima sumbangan dari pihak yang berkemampuan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis doa selamat dan penyerahan sumbangan banjir anjuran Persatuan Bekas Pelajar Yayasan Khairiah. Tapi untuk hari ini kita kena pasti penerima sumbangan terdiri daripada bekas pelajar, cikgu. Walaupun dia bekas pelajar tapi cikgu mengajar sini, rumah dia terkesan, so kita bagi juga lah sumbangan nilai RM1 lah. Selain kepada sekolah, kita bagi juga kepada orang persorangan. Dalam kejadian 4 Julai lalu, lebih 800 rumah penduduk terutama di Kampung Iboy serta sekitar Kupang di Baling terjejas. Ini termasuk 17 kediaman musnah dan 18 lagi rosak teruk terkena kayu hanyut yang dibawa kepala air dari arah Gunung Inas. Kejadian itu turut menyebabkan 3 sekeluarga maut termasuk seorang wanita hamil. Segmen aktiviti minggu ini meninjau semangat patriotisme yang mahu diterapkan kepada generasi muda. Sempena Bulan Kebangsaan tahun ini, Sekolah Kebangsaan Taman Kepong Kuala Lumpur tidak ketinggalan menganjurkan persembahan yang mengisahkan perjuangan orang terdahulu dalam memperoleh kemerdekaan negara. Menurut Guru Penyelaras Sambutan Nur Farahin Alias, persembahan bertajuk Tangisan Malaya menerapkan penghargaan terhadap pengorbanan pejuang kemerdekaan. Kita memfokuskan kepada suasana tanah Melayu sebelum dijajah dan sehinggalah membawa kepada pendudukan Jepun. Lakonan ini dia cuba memperlihatkan tentang kesengsaraan yang dialami
oleh penduduk tanah Melayu yang mana seterusnya membawa kepada kebangkitan pejuang. Dan selain itu, babak pengisytiharaan kemerdekaan juga turut diselitkan dalam laporan ini bagi menyemarakkan semangat merdeka dalam jiwa murid-murid. Lebih menarik pada majlis itu, murid dan guru turut mengenakan pakaian Melayu klasik sesuai dengan tema majlis yang mahu menerapkan semangat cintakan tanah air. Guru Besar Halimi Mat Rasid berkata, pelbagai aktiviti dirangka sepanjang bulan kemerdekaan sehingga sambutan Hari Malaysia. Matlabatnya adalah untuk memberi ruang kepada mereka memahami apa erti sebenar kemerdekaan itu kepada generasi muda, khususnya anak-anak murid sekolah. Dan harapannya nanti bila tiba masanya mereka akan menjadi warga Malaysia yang boleh memastikan perpaduan dan juga keharmonian di Malaysia ini dapat dikekalkan sepanjang masa. Selain persembahan lakonan, murid juga berpeluang menimba pengalaman bermain permainan tradisional. Untuk menyemarakkan lagi semangat, murid dan guru turut menyanyikan lagu tanggal 31 Ogos dan Bahtera Merdeka pada akhir majlis. Menampilkan 10 tarian Melayu klasik Praga Liga yang dipersembahkan setiap tahun kembali lagi. Produksi jenis seni tari itu menampilkan persembahan hasil olahan perantis sijil dan diploma kemahiran Malaysia. Program ini diinspirasi dan diolah daripada tarian-tarian yang telah dipelajari dalam bengkel kelas Master Tari Pergaulan Melayu. Tari Praga Liga tahun ini menampilkan konsep bangsawan Melayu. Produksi ini hasil kerjasama jenis seni tari dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN dengan melibatkan 58 pelajar jenis seni tari. Praga Liga ni adalah sebuah produksi tari yang mana kita akan membuat satu persembahan untuk anak-anak ini jadikan ini sebagai satu platform untuk koreograf tarian ini. Jadi sebenarnya sebelum Praga Liga kita akan ada satu bengkel, iaitu untuk tahun ini kita ada bengkel kelas pakar tari klasik Melayu dan mereka menggunakan tarian-tarian yang telah dipelajari ini untuk diolah sendiri. Rata-rata pelajar yang terlibat berumur semuda 9 hingga 17 tahun. Mereka jangan teruja dan menunjukkan kesungguhan ketika sesi latihan dan rakaman dilakukan baru-baru ini. Saya masuk sebab mama suruh je, tapi makin lama saya start minat menari dan sekarang saya dah start koreograf. Pengalaman saya sangat banyaklah kat sini. Kalau kita tahu akademi-akademi lain kita hanya boleh belajar tarian saja, tapi di jenis seni tari ini kita boleh dapat tahu asal usul tarian dan tata cara, tata tertib lah orang panggil kan tarian lah. Seperti tarian klasik, joget gamelan, tarian asyik dan banyak lagi. Persiapan untuk program ini sudah bermula sejak Julai lalu melalui beberapa siri bengkel dan latihan. Praga Liga akan disiarkan di platform media sosial rasmi Jenis Seni Tari Oktober nanti. Pengiraan mata untuk sukan badminton adalah 21 mata. Untuk mata genap, kita perlu berada di sebelah kanan gelanggang. Untuk mata ganjil, perlu berada di sebelah kiri gelanggang. Contoh mata genap adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya perlu berada di sebelah kanan gelanggang. Mata 1, 3, 5, 7, 9 perlu berada di sebelah kiri gelanggang sebelum kita memulakan perlawanan. Okey, contoh mata genap adalah 2-0. Contoh 2-0, kita perlu berada di sebelah kanan gelanggang. Kita diri dan kita serve. Okey. Untuk mata ganjil contoh 5-0, kita perlu berada di sebelah kiri gelanggang. Kita serve. Sukan, Putra Abdullah berjaya menghadiahkan kejuaraan kepada Malaysia selepas mengungguli kategori bawah 57 kg pada kejohanan Muay Thai Remaja Dunia. Kejayaan Putra turut menjadi inspirasi buat Muhammad Johan Ghazali Zulfikar yang mengungguli kategori 60 kg. Tamat kejohanan semalam, skuad negara menamatkan saingan di tangga ke-7 keseluruhan. Aksi Putra Abdullah menjadi tumpuan apabila dia bertemu jago Kazakhstan Aitkabe Yelan pada penentuan kejuaraan kategori bawah 57 kg 16 hingga 17 tahun. Kekurangan satu mata berbanding lawan pada pusingan pertama, Putra bangkit pada pusingan kedua sebelum melekapkan kejayaan pada pusingan ketiga dengan turut mengutip mata penuh berturut-turut.
Putra diangkat sebagai juara selepas mengumpul 29 mata, berkelebihan 1 mata berbanding Yelan yang terpaksa berpuas hati sebagai naib juara. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Apa yang kita plan, kita sebab dapat buat semua. Alhamdulillah. Rasa gembira sangat-sangat. Tak percayalah boleh sampai tahap macam ni dapat juara remaja dunia. So lepas ni insya-Allah saya akan fokus untuk menilai pula. Selepas Putra, giliran Muhammad Johan Ghazali Zulfikar turut gelanggang menentang Rustam Yusunov yang mewakili IFMA dalam perlawanan akhir kategori 60kg 14 hingga 15 tahun. Johan berada dalam kelas tersendiri apabila mengungguli ketiga-tiga pusingan, menamatkan aksi dengan jumlah mata 30 berbalas 27 sekaligus mengesahkan gelaran juara. Kejayaan Putra dan Johan menyaksikan Malaysia menamatkan kempen kali ini dengan 4 pingat emas, 3 perak dan 6 gangsa untuk berada di kedudukan ke-7 keseluruhan. Lebih kurang yang berkampung di Sunway ini dan di sekitarnya 10,300 orang. Itu data yang kita ada, dan total kehadiran sepanjang 12 hari ini lebih kurang dalam 20,000 kehadiran. Dan ada impak ekonomi di sini, alhamdulillah ada revenue masuk, insya-Allah mudah-mudahan based on data yang kita ada, impak ekonominya lebih kurang dalam hampir 60 juta. Saingan Division 2 Liga Hoki Remaja Malaysia MJHL 2022 juga menutup tirai semalam dengan kelab hoki DBKL Gah bergelar juara. Pada perlawanan akhir menentang Sekolah Sukan Bukit Jalil Juniors, DBKL menang 2-1. Pertemuan dua pasukan teratas kumpulan A dan B antara SSBJ Juniors dan kelab hoki DBKL bagi perebutan gelaran juara Division 2 seperti diduga berlangsung cukup sengit. Seawal minit keempat, SSBJ Juniors sudah di depan selepas Ahmad Arif Daniel Muhammad Syahrin berjaya menyempurnakan pukulan sudut penalti. Kekal 1-0 sehingga tamat 30 minit pertama. Kebangkitan mula dilakukan di BKL sebaik suku ketiga bersambung. Dan minit ke-34, gol penyamaan menyusul selepas Muhammad Syafiq Abdullah menjaringkan gol sudut penalti. Turut sengit antara kedua-dua pasukan bagi mencari gol tambahan, segalanya tampak sukar sebelum di BKL dihadiahkan pukulan sudut penalti 3 minit menuju penamat. Peluang diraih tidak dipersiakan Syahmi Irfan Suhaimi yang muncul wira menjaringkan gol kemenangan buat di BKL. Keputusan 2-1 sudah cukup untuk mengesahkan status mereka selaku juara Division 2. Hanya satu aksi Liga Premier berlangsung semalam dengan tuan rumah Kuching City FC ceria mengutip 3 mata berharga ia selepas kemenangan 2-1 ke atas UiTM FC di Stadium Negeri di Kuching. Kekal di tangga keempat Liga, Kuching City tetap lega dengan 27 mata yang telah dikumpul setakat ini. Permainan seimbang disajikan kedua-dua pasukan sejak awal namun gagal memecah kebuntuan apabila kekal 0-0 tamat separuh masa. Bersambung babak kedua, Kuching City akhirnya berjaya mencipta gol pembukaan menerusi jaringan Abu Kamara pada minit ke-49. Tuan rumah tambah ceria pada minit ke-74 selepas Kamara berjaya menggandakan jaringan peribadi. 4 minit berselang, UiTM merapatkan kedudukan hasil sentuhan Amir Adha Latif. Namun tiada lagi gol terhasil selepas itu dengan kemenangan 2-1 kekal milik Kuching City. Persembahan akrobatik udara di Chicago, Amerika Syarikat mengakhiri Buletin Didik. Saya Talusyuddin Muhammad Nazri. Salam hormat dan Assalamualaikum.